Okay, soalan first. Dah berapa lama Puan bertugas sebagai penolong kanan HEM? Okey, mula bertugas kat sini tahun 2019, 1 Disember 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang. Okey, right. Jadi baru-baru ni kan PPD, semalam lah PPD datang mengenai masalah kontek, masalah kehadiran. Okey, apa usaha guru dalam mengatasi masalah kehadiran murid ni? Okey, so semalam khidmat kunjung bantu daripada BPD yang lebih menekankan kepada PSO sekolah, iaitu Pelan Strategik Operasi HEM untuk unit disiplin, kehadiran dan juga ada 3 benda kaunseling. Okay. So 3 unit ni bergabung untuk macam melaksanakan program mengatasi masalah ketidakhadiran murid, ya, yang mana sekolah SK Bandar Baru Sungai Buloh adalah mempunyai peratusan terendah di PPD Gombak dengan masalah kehadiran, yang mana pada tahun 2022 kita hanya mencapai 78.47% sahaja untuk kehadiran tahunan. So daripada senarai itulah PPD semalam datang untuk membantu kita apa yang perlu kita buat. So antara yang bukan suggestion lah, mana yang kita suggest dan dipersetujui oleh pihak PPD. Yang pertamanya kita galakkan kehadiran dengan memberikan reward kepada murid-murid. So untuk individu yang full kehadiran dia dalam sebulan, kita akan berikan sijil, dan benda ni kita telah laksanakan bermula bersekolah itu lah, bulan Mac, April dan juga Mei kita dah serahkan. Dan untuk kelas yang tertinggi kehadirannya setiap bulan, kita juga berikan sijil penghargaan kepada kelas tersebut lah, untuk menghargai usaha guru kelas. Itu satu. Lepas tu kita juga kumpulkan murid-murid yang hadir tapi datang lambat. Yang tu pun kita akan buat satu program khas yang kita bagi nama Free Grow. Yang tu hari tu tertangguh sebab cuaca panas. So benda tu akan operasi insyaAllah awal bulan 7. Yang mana dia lebih Free Grow ni lebih kepada menekankan kita beri satu tanggungjawab pada murid tu untuk datang awal. Contoh, kita akan bagikan setiap seorang satu pokok, dan dia akan menjaga pokok tersebut sehingga besar dan memberi hasil lah. Contoh-contoh kita akan mungkin ada 2-3 jenis, pokok tomato, pokok terung dan pokok cili. Yang mana biar murid tu sendiri yang akan jaga, siram hari, bubur baja ke semua benda lah, atas tanggungjawab dia. So bila kalau pokok tu mati ke apa pun atas tanggungjawab dia juga. Macam mana cara dia nak atau dia sama ada dia nak pilih pokok lain ataupun pokok yang sama tersebut untuk beli yang lain lah, yang satu. So sebelum benda ni kita buat, kita unit kaunseling akan buat satu perjumpaan dengan ibu bapa yang berkenaan lah. Cuma kita jadi kekangan, kita tak dapat respon yang positif daripada ibu bapa. Sebab melalui ziarah cakna apa semua pun ramai yang tak bersetuju untuk kita hadir ke rumah diorang. Yang tu kekangan kita orang lah, kekangan unit counselling dan juga unit disiplin. Okay, so kebanyakan yang kita datang ziarah cakna, kalau ikutkan proses dia, kita kena minta izin, dibenarkan baru kita pergi. Okay, tapi apa yang kita buat, kita memang terjah. Dan selepas ini kita akan dapatkan bantuan daripada pihak polis dan juga komuniti setempat. Contoh, kalau LD Pajaras, kita akan hubungi penghulu ataupun ketua kampung dia untuk sama-sama hadir lah. Mana kita bukannya sebelum ni kita pergi cikgu je kan. Sekarang kita ada backup lah daripada komuniti untuk menyelesaikan masalah yang tu. Okey, untuk bagi kehadiran lah. Okey, bagaimana pula pihak sekolah uruskan masalah disiplin murid? Okey, untuk sekolah rendah, masalah disiplin murid dia tak melarat sangat. Setakat ni masih boleh dikawal. Cuma kita ada proses tertentu bila aduan dilakukan ya. Sebab unit disiplin ada part-part lah yang mengambil bahagian. So prosedurnya, apabila satu aduan kita terima, first cikgu yang terima aduan tersebut akan terus key in pada sistem SIDM. Baru key in, belum pengesahan lagi nama murid tersebut. So nanti ahli jawatan kuasa akan bertindak mengikut keperluan. Okey, contohnya budak tangkapan, satu budak
Macam hari tu kan budak bawa wig, kan, isap wig dalam kelas apa semua. Cikgu yang terima aduan tu akan key in nama murid tersebut atas salah apa dalam sistem SPM. Kemudian AJK ni bertindak membuat siasatan. Sekiranya betul benda tu dia bersalah, barulah ketua disiplin akan sahkan dan juga akan disahkan oleh guru besar. Barulah nama murid tu tadi akan terus ke KPM lah. Jika kalau hanya kesalahan pertama tadi masuk dalam SSDM, kemudian siasatan dibuat dan murid tu tidak bersalah, kita akan padam nama tersebut. So clear lah, budak tu tak ada masalah. Okay, dah. Okay. Jadi PIBG ditubuhkan dengan tujuan membantu menjayakan aktiviti sumbangan lah kepada sekolah. Jadi setakat ini adakah PIBG membantulah dalam peningkatan mutu sekolah dari segi bangunan sekolah ataupun program-program yang dijalankan? Setakat ni memang PIBG amat membantu sebab semua dana memang kita dapat daripada PIBG, sebab unit hand memang tak ada langsung dana daripada KPM ke mana, memang tak ada, memang 100% kita harapkan daripada PIBG. Segala reward ke atau program apa yang kita buat macam free go tadi memang kita minta peruntukan daripada PIBG. So reward pun hadiah-hadiah kita pun claim dengan PIBG. Kita kerja dan kita minta daripada PIBG. So PIBG memang tak ada masalah setakat ni. Memang sentiasa beri respon yang positif lah setakat semua aktiviti. Okay. Akhir sekali pula, bagaimana dengan kebajikan pelajar? Okey, kebajikan pelajar kita ada unit kebajikan murid. Okey, ada unit khas yang mana memantau setiap masalah pelajar lah, yang terutamanya guru kelas lah. Guru kelas akan kesan murid-murid tersebut dan laporkan kepada unit ni lah, unit kebajikan ni. So kebajikan-kebajikan yang kita buat yang memang wajib setiap tahun, pertama dia RMT, murid RMT dengan menggunakan borang BP1 dan juga BP2. Next QAM ni auto daripada sistem APDM, tapi bila senarai nama keluar kita kena juga selidiki dan kita juga menggunakan borang PB1 dan PB2. Yang ketiga BAP, bantuan awal persekolahan, yang mana untuk tahun ni keseluruhan semua murid dapat, so tak ada masalah. Jadi sebelum ni pun kita menggunakan borang BP1 dan PP2 untuk menilai murid-murid ni lah. Okey, dia ada RMT, QAM, BAP, last EMK. EMK ni untuk allowance murid khas, yang mana murid yang ada kad OKU tapi berada di sekolah kita. So untuk setakat hari ni kita ada 6 orang murid OKU ni, dan dia memang ada allowance khas setahun RM1,800, diberi 2 kali dalam setahun. So 900. Yang tu pun kita buat lah, walaupun kita tak ada kelas pendidikan khas, kita usahakan juga untuk diorang dapat murid ni. So kebajikan-kebajikan lain yang kadang-kala macam dia datangnya bukanlah ada setiap hari ataupun bermusim. Yang ni contohnya lah kematian ataupun banjir ataupun bencana yang lain. So kita akan buat kutipan derma kilat lah sumbangan. Contoh-contoh pelajar OKU dari segi masalah pembelajaran ke? Yes, kita punya yang ada kat OKU semua masalah pembelajaran. Fizikal tak ada masalah, semua masalah pembelajaran. Dan sikit-sikit lah contoh macam kecacatan tangan, kaki, macam itulah yang macam full OKU memang kita tak ambil lah. Kita akan recommend ke sekolah pendidikan khas yang betul-betul ada. Itu saja soalan saya. Okay, thank you. Good lah.